Ulama khilaf pada hukum mencabut tumbuhan, khususnya rumput ataupun bunga yang ada di atas kubur itu. Selagi mana tumbuhan itu masih basah ataupun masih hidup. Thank you to everyone for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, para penonton, perbincangan kita tentang hukum mencabut rumput di atas kubur. Sebagaimana sudah menjadi suatu kebiasaan lumrah bagi kita apabila kita menziarahi kubur ibu bapa keluarga kita, maka kita akan bersihkan apa-apa yang ada, sampah, rumput dan perkara-perkara yang seumpama dengannya di atas kubur ataupun di sekitarnya. Tiba-tiba kita dapat maklumat bahawa mencabut rumput yang masih basah, rumput yang basah, kalau yang dah kering, yang sudah mati, itu tidak jadi masalah. Jadi ada yang mengatakan siapa cabut rumput di atas kubur, mana dalam kawasannya belindan ataupun kepuk tu, yang dalam tu, maka itu haram perbuatan tersebut. Tak boleh kita cabut. Jadi timbullah persoalan, terkejut sebahagian masyarakat yang biasa pergi kubur, mesti mereka akan bersihkan. Takkan nak biar begitu je. Terutama sekali suasana di Malaysia bukan macam di negara Arab. Rumputnya cepat naik kan. Kalau tanam pokok lambat, tapi rumputnya cepat. Budaya masyarakat ni mungkin setahun sekali pergi ziarah kubur kan. Maka timbullah kegelisahan di kalangan masyarakat hasil daripada itu. Jadi alhamdulillah, insya-Allah ana akan terangkan kepada para jemaah tentang apa pandangan para ulama kita dalam masalah ini. Ulama khilaf pada hukum mencabut tumbuhan, khususnya rumput ataupun bunga yang ada di atas kubur itu. Selagi mana tumbuhan itu masih basah ataupun masih hidup, belum kering. Kenapa? A few moments later. Kenapa? Disebabkan kalau kita cabut, dikatakan hilang hak mayat. Kerana rumput itu bertasbih di atas kubur. Maka timbullah tiga pandangan alim ulama di sini. Pendapat yang pertama, dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i ada menyebutkan tentang perkara ini. Contohnya dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang disusun oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala, menyebut tentang far'un yusannu wad'u jaridatin khadra 'ala al-qabr. Sunat kita letak pelepah, kalau di Arab pelepah tamalah kan, tapi di sini orang panggil pelepah kelapa di atas kubur, lilit tiba. Kerana nak ikut perbuatan Nabi sallallahu yang pernah Nabi letak di atas kubur dua orang yang diazab itu. Dan dengan sebab itu akan meringankan azab daripada ahli kubur dengan berkat tasbihnya tumbuhan yang tersebut. Baik. Wa yahrumu akhdhu dzalika. Ini jelas. Dalam nah kata yahrumu akhdhu dzalika kama bahas lima fihi min tafwiti haqqil mayyit. Haram mencabutnya setelah diletakkan ataupun setelah dia tumbuh, seperti mana yang telah diperbahaskan oleh para ulama, kerana perbuatan mencabut itu menafikan hak mayat. Baik. Kalau tumbuhan sudah kering, tidak apa. Itu dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Saya ambil satu je lah, kitab banyak. Pendapat yang kedua dalam mazhab Hanafi mengatakan mencabut tumbuhan di atas kubur hukumnya makruh, tidak haram. Makruh, tidak haram. Kita letak pun tidak di. Sebab ada yang mengatakan sunat letak, jadi cabut takkanlah jadi haram. Itu di antaralah hujah dia, selagi tidak kering. Kalau kering, semua sepakat. Syafi'i, Hanafi, semuanya kata tidak haram dan tidak dilarang.
Baik, para jemaah sekalian, punca menjadi perbincangan ulama ini dia panggil tahriru mahallun niza'. Adapun ulama-ulama mazhab Maliki, anak akan sebut nanti di bawah ini. Dalam bahasa Arab kata tahriru mahallin niza'. Di mana ke tempat perbincangan itu kenapa jadi khilaf? Sampai haram, makruh, ada yang mengatakan tidak menjadi masalah. Puncanya kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih diriwayat oleh Ibnu Abbas dan juga diriwayat oleh Jabir bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melalui dua kubur, orang itu sedang diazab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu mereka sedang diazab dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil pelepah tama itu yang telah dibelah, letak satu sini, dua orang, dua kubur. Nabi kata la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaybasa. Semoga diringankan siksaan dua orang dalam kubur ini selagi batang ataupun pelepah tama ini basah. Ini puncanya sebab dia kata kalau dah kering dia tak tasbih lagi. Satu. Maka mari para ulama lain, contohnya Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad dan juga ulama lain dalam mazhab Maliki, contohnya At-Tartushi dan para ulama lain menyebut tentang perkara ini. Apa yang mereka kata? Dia kata perbuatan yang tersebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam letak pelepah tamar itu adalah merupakan khusus khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tartushi kata, yu'allalu zalika bi annahu khasun bi barakati yadihi sallallahu alaihi wasallam, khas kerana berkatnya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qadhi kata, dia kata letak dua pelepah di atas kubur tadi adalah amrun mughayyabun, perkara ghaib. Bila kata perkara ghaib, Nabi tahu orang tu diazab. Maka diletaknya di atas kubur dan Nabi beritahu selagi dua pelepah tama ini masih basah. Kalau dah kering maknanya dia berhenti tempoh. Maka para jemaah sekalian, itu pandangan ulama-ulama yang tidak bersetuju dengan perbuatan tersebut, khusus khasnya kata Al-Imamul Khattabi dalam kitabnya Ma'alimus Sunan, Syarah Sunan Abi Daud, yastankir. Dia telah mengingkari perbuatan itu lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi ciri-ciri khususiyah. Bila khas untuk Nabi, letak pelepah tamar bermakna kita tak ada hak gitu untuk kita letak kecuali sebagai tanda. Contohnya kita lepas ke bumi jenazah, kita nak tanda. Jadi ada orang kata pergi ambil bunga, pokok puding ke pokok apa yang sebelah kubur sebelah ni, mari pacak atas ayah kita pun bersalah juga itu. Ya, maka kita kata ini, kita nak menyalahkan sampai mereka pengharaman itu perlu pada dalil yang jelas. Jadi ulama satu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia tengok orang letak pelepah tama ni di atas kubur Abdurrahman bin Abi Bakar. Letak di atas kubur Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar. Qala, apa kata Ibn Umar? Anzi'hu ya gulam. Cabut. Tak payah letak. Fa innama yuzilluhu amaluhu. Yang meneduhkan kubur ini bukan pokok tetapi amalannya. Yang meneduhkan kubur ini bukan pokok tetapi amalannya. Maka di manakah lagi sandaran para ulama yang mengatakan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana dalam hadis Jabir yang menceritakan tentang Nabi kita letak pelepah tamar itu, kata Jabir radhiyallahu anhu, Nabi kita setelah dia letak maka dia beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad fa'altu, saya dah buat dah dengan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Nabi kata apa? Inni marartu biqabraini yu'azzaban. Aku lalu dengan dua kubur ni, mereka sedang diazab. Fa ahbabtu. Hadis ini dalam Muslim. Fa ahbabtu bi syafaati. Fa ahbabtu bi syafaati, maka aku suka dengan syafaat aku an yuraffahu anhuma, maka diringan. Yuraffahu bermakna yukhaffahu anhuma al-azabu ma damal ghusnani ratbain.
Maka diringankan azab selagi dua pelepah tamar ini masih basah. Maka jelas dalam hadis yang sahih ini mengatakan itu khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam letak nadawah, maknanya selagi dia tu basah. Dan kalaulah Nabi nak suruh lama, kenapa dibelahnya pelepah tu kan? Letak yang asli lagi lama dia punya ketahanan dia. Maka para jemaah sekalian, kalau kita nak katakan dia bertasbih, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Semua benda bertasbih. Batu bertasbih, kayu bertasbih, pokok yang basah pun bertasbih, yang kering pun bertasbih. Mana dari yang mengatakan yang kering sudah tidak bertasbih? Maka kita mengatakan itu di antara bukan kerana basah dia, tetapi kerana syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, perkara husul, azab, nak tahu orang ini diringan tak ringan, itu di antara perkara ghaibiyat, perkara yang ghaib. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada. Benda yang ghaib ni Allah Ta'ala tidak zahirkan ghaib kepada sesiapa illa man irtada min rasulih, kepada sesiapa yang Allah Ta'ala reda dari kalangan rasul-rasulnya alaihimus salatu wassalam. Maka para jemaah sekalian, kita mengatakan, namun begitu para ulama yang mengatakan boleh, iaitulah kita kiaslah kepada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalil musuh khilaf, kita kata dalil sahih Muslim mengatakan bi syafaati dengan syafaat aku. Maka dengan ini para jemaah sekalian, hasil daripada perbincangan para ulama yang mengatakan bahawa Nabi kita letak dengan dalil bi syafaati, jadi kita tak tahu orang ini diazab tak azab. Yang kedua, perkara yang gaib tak mungkin kita hanya nak buat satu kias kepada perbuatan Nabi, kita mengatakan umum. Dan kalau kita nak kata bahasa, kalau kita nak kata pokok ni bertasbih di sini, maka orang di Malaysia ni banyak kubu-kubu duduk di bawah pokok. Jadi adakah pokok lagi besar tu lagi banyak tasbih dia atau macam mana? Maka dengan ini saya boleh simpulkan hasil daripada perbincangan para ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan tidak menjadi masalah. Maka kita ambil pandangan-pandangan ini, saya mengatakan insya-Allah cabut itu tidak menjadi masalah, kerana dalil yang disandarkan kepada masalah ini iaitulah dalil pelepah tamar yang diletak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan itu bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi eloklah para jemaah sekalian, bolehkah kita teruskan gotong royong bersih kubur, dan kita bersihkan kubur kita dengan sebab itu kata Ibnu Umar, bukan pokok itu yang bertasbih, kitalah yang berdoa minta Allah SWT ampunkan dosa ibu bapa kita dan orang-orang yang kita sayang. Jangan semua benda saya selalu sebut, jangan semua benda perkara diswastakan. Nak suruh berdoa ibu bapa, kita suruh upah orang tu, upah orang ni dengan borang-borang yang telah dikeluarkan. Nak suruh bertasbih pada ibu bapa, kita bawa pokok letak atas kubur. A few moments later. Jadi kita lah kalau sayang ibu bapa, nak suruh Allah Ta'ala ringankan masalah apa ni, naik darjat ibu bapa kita ataupun maafkan kesalahannya, setiap kali kita solat contohnya, kita kata Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Jangan lupa doa untuk kita, keluarga kita, dan dua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Insya-Allah kesimpulannya tidak menjadi masalah. Hasil daripada perbahasan ulama itu tidak menjadi masalah untuk kita bersihkan kubur kita sebagaimana kebiasaan yang kita ada. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam.